Pada era zaman kecanggihan moden dengan pelbagai teknologi yang semakin canggih membuatkan negara kita semakin maju dan setaraf dengan dunia luar. Secara tidak langsung, ia juga membantu pertambahan ekonomi negara. Perkembangan skop perniagaan ini juga dapat meneroka pasaran sehingga ke peringkat global dan ini membuatkan negara kita sentiasa dipandang tinggi dan tidak ketinggalan dalam proses kemahiran yang berkaitan teknologi. Kerjaya ini juga sudah mula dipelopori oleh golongan wanita yang terpaksa bersaing hebat dengan pekerja-pekerja lelaki dan ini tidak sesekali membuatkan wanita kelihatan lemah. Nur Aziah Syamsul Baharin lepasan ijazah kejuruteraan elektrik dari University Michigan, Ann Arbor, USA dan mempunyai sijil dalam data sains. Nur Aziah memulakan kerjayanya sebagai jurutera produk di Motorola Malaysia dan bekerja di Malaysia, Scotland dan Jerman. Selepas itu, Nur Aziah menyertai Sapura Nokia sebagai jurutera R&D dan mula mempelbagaikan kemahiran teknikalnya sebelum memulakan SeaWorks Mobile pada tahun 2006 dan MadCat World pada tahun 2010. Sebagai product engineer, saya kerja di kilang dan saya ada satu kumpulan rakan-rakan, semuanya rakan-rakan Chinese dan kita ada satu hajat. Kita takkan selama-lama nak duduk kilang ni, so kita nak keluar dan buat sesuatu. Saya tengok macam kalau kita nak buat benda-benda yang besar tu dia perlukan modal yang banyak, so paling senang sikit actually buat software sebab hanya perlukan orang saja. MadCat ni nama dia sebenarnya ialah Mobile Application Development Content Aggregation Toolkit. So nama panjang kan, so bila nama panjang tu kita pendekkan jadi MadCat. So MadCat ni senang orang nak ingat. So orang kata, dah kucing gila datang dah. So kita kata kadang-kadang kita kucing marah. Kan? So jadi nama tu catchy lah saya rasa. Dan dia nampakkan macam kita ni bukan terlalu lokal. Kan? Sebab kadang-kadang bila kita nak buat aplikasi, kita ada juga dapat kontrak daripada luar Malaysia dan kita dapat sebab orang tak nampak kita ni company Malaysia atau company Melayu ke apa. Dia nampak hasil yang kita kerjakan. Masa kita start tu, kita sebenarnya adalah Islamic content. So kalau kita ingat zaman dulu tu di mana kita ada servis on solat, on Quran. So, itulah servis yang kita buat masa kita mula. Dan masa tu kita bekerja dengan Nokia. Jadi kita hasilkan aplikasi sebelum telefon tu keluar ke market. Seterusnya kita buat aplikasi untuk komuniti Muslim dan juga kita buat aplikasi untuk syarikat. Jadi untuk syarikat itulah cara kita menjana revenue untuk membayar gaji-gaji pekerja. Dan yang kita buat untuk Islamic content itu adalah benda yang kita rasa kita minat dan kita rasa perlu untuk buat. Kami baru diterima masuk ke dalam satu program ni. Ianya adalah program di United Nations di mana kami membina satu produk baru untuk membantu golongan B40. So produk kami namanya MadCash. So MadCash ni ialah kita meminta orang menderma dan duit derma tu kita akan kasih sebagai pinjaman kepada wanita yang memerlukan untuk start business. So itu adalah satu projek yang kami tengah jalankan sekarang. Saya selalu tengok signboard yang kata salesman not allowed. So saya selalu rasa macam susah nak kerja macam ni kan. Sebab kalau kita buat company kita tak tahu nak menjual, susah benda tu. Especially dalam bidang aplikasi ni, yang kita jual adalah angin je sebenarnya. Orang tak nampak pun benda tu. So kita bukan jual physical product. Kita kena bercakap dengan orang dan kita kena berjaya untuk convincekan orang tu yang kita boleh buat apa yang dia nak. Nur Aziah merupakan Presiden Persatuan Jaringan Usahawan Wanita Bumiputera Malaysia WENA memperkenalkan konsep bantu-membantu dengan membimbing dalam pelbagai segi bagi memastikan mereka mendapat manfaat perniagaan yang berimpak tinggi. Usahawan mikro ini diberi dan mendapat latihan di bawah bimbingan mentor terpilih oleh WENA. Ini bagi memastikan mereka mengembangkan skop perniagaan termasuk meneroka pasaran sehingga ke peringkat global. Program ini juga membabitkan usahawan muda di bawah bimbingan mentor bagi membantu meningkatkan perniagaan dan melihat pergerakan ke arah positif. Saya fikir macam mana saya nak give back. Kan saya nak memberi balik kepada masyarakat kita. Jadi saya bergerak dalam WENA. So WENA ni adalah satu persatuan. Cara saya untuk membantu syarikat lain untuk naik juga bersama-sama. Jadi kita seorang je. Kita bergerak bersama-sama. Kali pertama saya menjadi Presiden WENA sebab saya rasa macam saya boleh membawa kelainan dalam bidang usahawan wanita. Sebab saya rasa macam usahawan wanita ni dia banyak yang dia kerja kuat tapi dia tak cerita ke orang.
Kalau kita jumpa wanita usahawan ni, dia buat banyak benda. Saya jual insurans, saya jual ni, saya jual biskut juga, saya jual tu. Saya rasa kalau kita nak buat bisnes, kita patut dikenali untuk satu je. Wanita ni banyak menyumbang kepada ekonomi, tapi sebab dia tak cerita kat orang, dia tak declare, dia tak buat senyam berhad, dia buat company kecil-kecil je, jadi tak nampak kan contribution kita kepada ekonomi negara. Dan kalau tengok nama kita pun ada perkataan jaringan. So yang kita rasa yang tak ada di kalangan wanita ni adalah jaringan yang kuat. Kalau kita tengok usahawan lelaki, dia memang very strong. Kalau dia macam MCKK, dia akan bergerak bersama-sama kan. Kalau wanita dia tak ada. Program Global Mentoring Walk ni adalah satu program yang diusahakan oleh WENA. So kita dah tahun ke-7 tahun ni, di mana kita mempertemukan mentor-mentor. So ni adalah wanita-wanita yang telah berjaya dalam industri, dan dengan orang yang nak jadi macam dia. Dia ada juga buat program lain di mana dia akan bantu wanita perkembangan bisnes, dia akan bantu wanita untuk belajar. Jadi programnya berjalan di 60 negara around the world. So selalunya kita akan buat bersama lah. So program ni adalah bersama dengan agensi yang namanya Vital Voices. Kenapa kita partner dengan Vital Voices? Sebab kita akan dapat semua ni, kita boleh bawa ke Malaysia. Kebanyakannya akan disampaikan secara online dan tidak ada kos kepada wanita, tapi dia akan dapat ilmu dan dia akan boleh share apa yang dia tahu kepada orang lain. Nur Aziah juga percaya bahawa wanita adalah pemacu utama dalam ekonomi global hari ini. Maka sehingga kini WENA masih lagi menerima dan mencari usahawan mikro wanita untuk menyertai program ini untuk menghubungkan mereka dengan individu berjaya untuk memberi sokongan. Selain itu, perkhidmatan duta yang diiktiraf menerusi Global Mentoring Walk GMW untuk membantu usahawan mikro ini. Usaha ini cuba mengeluarkan mereka dari berniaga di rumah dan bawa mereka bergaul dengan dunia luar untuk lebih aktif dan agresif. Nur Aziah juga menerima beberapa anugerah dalam sains dan teknologi sejak bertahun-tahun dahulu. Antaranya ialah Anugerah Wanita Terbaik untuk Sains dan Teknologi oleh Mingguan Wanita Malaysia pada tahun 2011. Tahun 2013, Nur Aziah memenangi anugerah ICT-NEF Awani 2013 untuk Teknopreneur Wanita Terbaik. Anugerah Ikon Wanita pada tahun 2019. Sebenarnya sewaktu saya sedang membangunkan projek tahun akhir, pada ketika itu rata-rata orang yang membantu dan memandu saya untuk menyiapkan projek itu adalah lelaki. Dan disebabkan kesukaran nak mencari pelatih perempuan, maka memang daripada dalam diri saya sendiri, saya memang ada satu hasrat yang memang saya nak jadi developer perempuan. Jadi saya pun rasa memang tempat ni sangat sesuai untuk saya meneruskan praktikal. Bekerja dengan bos perempuan sebenarnya tak banyak kerana, lagi mudah sebab dia memahami kita sebagai seorang perempuan juga. Aiza seorang yang aktif. Maksudnya dia boleh pergi satu meeting ke satu meeting dalam satu hari, dan macam mana dia treat pekerja dia macam keluarga. Mula memilih untuk jadi engineer ni sebabkan masa saya pergi interview untuk dapatkan scholarship JPA itu, orang tu kata, oh, engineering ni bukan untuk wanita. Jadi sebab tu saya rasa macam, oh, kalau macam tu saya nak jadilah engineer. Dulu saya tak tahu nak angkat telefon pun tak tahu macam mana, nak ajak orang pergi minum pun tak tahu macam mana. So kadang-kadang kalau saya tak tahu, saya join persatuan yang tahu. So dia yang akan ajar saya. So itulah cara kita belajar. Yang cabaran pertama ialah macam ni kita nak bayar gaji orang kan. So dulu saya rasa macam duit tu datang bagi kita kena usaha. Tapi sebenarnya lepas kita dah start company 2 tahun tu, saya baru faham duit tu adalah rezeki sebenarnya. Kita tak buat apa-apa pun, kita hanya berusaha je dan duit akan datang bila itu adalah rezeki kita. Itu saya rasa konsep paling besar yang saya belajar lah bila buat bisnes tu. Kemahiran untuk membuat pekerjaan itu penting. Sebab macam walaupun saya bukanlah programmer yang terror, tapi saya tahu sedikit-sedikit. Sebab saya tak boleh macam bergantung pada orang sahaja. Saya sendiri kena tahu supaya saya boleh faham apakah masalah bila dia beritahu saya apa masalahnya. Satu lagi ialah kemahiran untuk financial. Kan, macam mana kita nak pastikan kita sentiasa ada duit. Kalau kita ada, apa yang kita boleh buat untuk dapatkan duit tu. So tu benda tu pun juga penting. Sebab kadang-kadang orang masuk bisnes dia ada satu jumlah yang dia start, belum apa pergi jumlah tu dah habis. Jadi macam mana kita nak pastikan bisnes tu akan sentiasa bertahan.
Dan satu lagi, kita jaga reputasi kita sebab dunia bisnes ni kecil. Kita pusing-pusing, alamak jumpa orang sama. So macam bila kita bekerja dan sebagainya, sekarang ni dia bekerja kita. Lagi 2-3 tahun tengok dia bos company yang kita nak bekerja dengan. Kan, jadi kita sentiasa jaga silaturahim, kita jaga ethics kita jaga kita punya reputasi dan kita fokus kepada apa yang kita nak buat. Pekerjaan seperti ini tidak terhad pada lelaki atau perempuan dalam mengendalikannya, asalkan mereka mempunyai kemahiran juga daya ketahanan yang tinggi dari segi mental dan fizikal. Ini melayakkan mereka untuk terus berdiri dalam meneruskan kerjaya ini. Sebagai masyarakat yang bertamadun, janganlah memandang rendah pada kebolehan wanita dan sentiasa menyokong antara satu sama lain.